السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبنية القبول وحصول المأمول وبنية الشفاء من كل الأمراض وبنية قضاء حوائج الدنيا والآخرة وبنية الفوز بحسن الخاتمة عند الموت. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين. Dan saya bagi penuntut ilmu itu bahawa adalah ia amati dan perhati pada sekalian waktu-waktu pada yang halus-halus daripada ilmu-ilmu, dan berada ia penuntut ilmu akan demikian itu, demikian perhati, amati, kerana sungguhnya didapatkan yang halus-halus pada ilmu-ilmu itu dengan amati dan perhati, dan kerana inilah dikatakan ta'ammal tudrik. Ta'ammal tudrik artinya perhati olehmu nescaya dapat kamu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Jadi pada malam ini kita sambung lagi pengajian kita, masih lagi ada adab permulaan belajar, qadar belajar dan tertib susunan belajar. Maka berkata Syekh Az-Zarnuji rahimahullah, dan saya sepatutnya bagi penuntut ilmu itu bahawa adalah ia tu kembali kepada penuntut ilmu, adalah ia penuntut ilmu amati, perhati sungguh-sungguh dan perhati
renung, perhati pada sekalian waktu-waktu, pada semua waktu. Fokus kita sebagai penuntut ilmu ialah pada ilmu. Ya, kita kena ingat tugas kita belajar. Tugas guru mengajar. Tugas ibu bapa cari duit nafkah, tampung kita belajar. Jadi itu tugas masing-masing. Jangan duk kita fikir benda lain. Tugas kita mengaji. Ngaji. Semua masa waktu belajar. Jangan duk fikir benda lain. Gunakan masa itu untuk mengamati, perhati, fokus pada ilmu. Pada yang halus-halus daripada ilmu. Maknanya yang halus-halus mana? Yang rumit-rumit. Yang halus maknanya rumit. Kena ambil perhatian. Ada ilmu tu, tempat tu sukar untuk kita faham, melainkan perlu kepada perhatian yang lebih. Baru kita dapat faham. Jadi maknanya ilmu halus di sini maknanya ilmu yang rumit daripada ilmu-ilmu. Dan beradab ia penuntut ilmu akan demikian itu. Demikian apa? Demikian sifat amati dan perhati. Demikian itu kembali kepada amati dan perhati. Kalau tanya apa maksud demikian itu? Demikian itu iaitu amati dan perhati. Biar jadi tabiat kita. Bila mana belajar, fokus. Perhati betul-betul. Fokus betul-betul. Sehingga ia menjadi tabiat. Sifat, perangai, akhlak kita. Biar dia jadi dengan sendiri. Itu dia panggil tabiat tu. Atau kita panggil akhlak. Akhlak ni sesuatu perkara yang berlaku secara spontan. Kalau jenis orang tu baik, dia tak memikir nak buat benda baik. Tiba waktu dia buat dengan sendirinya. Tak kena paksa, tidak bersusah payah, dia boleh buat dengan cara mudah. Itu dia panggil akhlak, tabiat. Umpama kita bangun pagi, kita set pukul berapa masuk bilik air. Sampai masa tu, mesti kena pergi bilik air. Kalau tak pergi, sakit perut. Kalau ada orang sampai bilik air tu, ada orang, kita ketuk pintu. Cepat, aku sakit perut ni. Sebab apa? Sebab dah kita tu jadi adat, tabiat kita. Tak makan lapar, cari makanan. Kenapa? Kerana sudah menjadi tabiat, sifat kita. Begitu juga dituntut pada kita sebagai pelajar, biarlah kita suka mengamati perhati ilmu ini, biar menjadi satu sifat tabiat kita. Suka belajar, suka perhati, suka mutalaah, suka mengulangi, suka muzakarah, biar jadi tabiat. Suka membaca. Sebab apa diminta kita buat begitu? Kerana sungguhnya didapatkan yang halus-halus, mana yang rumit-rumit daripada ilmu-ilmu itu dengan amati dan perhati. Ilmu yang sukar ni perlu kepada kita merenung, perhati sungguh. Kenapa dia jadi macam ni? Perhati. Akhir sekali Tuhan pun buka kepahaman kita. Oh, macam ni rupanya. Tapi kalau kita perhati, payah kita pun berhenti daripada memikirkannya. Perhati. Tak terbuka lah, tak faham ilmu tu. Sebab tu dia suruh kita perhati. Sebab dengan perhati itulah kita akan dapat memahami masalah-masalah yang rumit-rumit. Yang suka-suka. Perhati. Dan kerana inilah. Kerana mana? Kerana sesungguhnya didapatkan yang halus-halus tu. Kerana sesungguhnya didapatkan yang halus-halus pada ilmu itu hingga akhir, dikatakan ta'ammal tudrik. Sehingga ulama pernah mengatakan dalam satu ungkapan dua kalimah, ta'ammal tudrik. Kalau kamu perhati betul-betul, kamu akan dapat. Perhati sungguh. Maknanya kalau betul-betul kita perhati, kita akan faham. Kalau tak faham tu, tak perhati betul-betul, sambil lewa, pejam celek, mengelamun, berkhayal, bercakap dengan kawan. Lepas tu, cikgu kita ustaz dia tanya, ni, nak jawab macam mana ni? Mulalah terkebir-kebir. Apa tu? Sebab tak perhati. Tapi kalau ada yang fokus perhati, dia berjawab, tengok.
Dia jawab. Salah betul tu biar dulu. Dia berani jawab. Dia perhati. Bila mana dia perhati, dia faham, dia jawab, betul lah. Tu pentingnya. Dia kata amal, perhati sungguh-sungguh, tudrik, pasti kamu dapat. Buat apa pun, sama lah. Kita belajar apa pun. Bukan kata agama je. Apa sahaja ilmu yang kita belajar, mesti kena tekun. Baru kita dapat. Dapat pula dengan cepat. Sebab apa? Sebab kita berfikir banyak lebih daripada orang lain. Orang lain tak fikir mana, lepas tu payah faham. Lepas tu fikir rasa berat sikit, tak nak fikir dah. Lepas tu macam mana kita nak dapat faham? Sebab ilmu yang kecil-kecil, yang rumit-rumit tu perlu kepada fikir yang banyak. Tu dia. Ya? Lepas tu diminta biar kita perhatikan sungguh-sungguh ilmu yang kita belajar, lebih-lebih lagi ilmu yang rumit-rumit. Jadi kata ulama, ta'ammal tudrik. Kalau kamu perhati sungguh-sungguh, pasti kamu akan dapat. Fahamlah. Habis itu. Kemudian berkata Syekh Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala lagi. Dan tak dapat tidak, mana mesti. Mesti. Tak dapat tidak ni mesti. Daripada perhati itu dahulu daripada mengeluarkan cakap-cakapan. Supaya adalah ia cakap-cakapan. Ia cakap-cakapan betul. Dia kata kalau kita nak cakap sekalipun, jangan kita terus cakap, kita fikir sekejap. Aku nak cakap macam mana ni? Kita susun dulu ayat sekejap. Jangan terus keluar je. Fikir dulu, renung macam mana ni. Fikir dulu. Kemudian bila mana kita jawab, kita bercakap, barulah kita bercakap itu dengan betul. Dengan tepat. Sebab apa? Sebab kita tidak melulu, tidak gopoh-gapoh. Gopoh-gapoh ni semua tak jadi. Kita makan gigit lidah. Gigit lidah kita sendiri. Pasal apa? Gopoh. Gigit lidah. Apa tu gopoh? Kita menyesal pula. Silap aku gopoh sikit. Kalau aku tidak gopoh ni tak tergigit pula. Tengah-nganga. Berair mata-mata. Tu salah satu lah. Jadi artinya bila mana kita bercakap, dengan kita fikir dahulu, barulah kita keluar kalimah-kalimah itu, kalimah yang betul. Dan kalimah itu mudah difahami. Sebab apa kata dia, nak keluar percakapan ni kena perhati dahulu. Antaranya kerana bahawasanya, cakapan itu seperti anak panah. Perkataan kita itu serupa dengan anak panah. Jadi kalau kita nak panah sesuatu ni, mesti kita target sungguh-sungguh. Mesti kita tengok renung sungguh-sungguh. Kita sunting betul-betul. Barulah kita lepas panah kita. Bila kita lepas panah kita, piup panah pergi tu kena tepak pop. Ini mic, ambil panah. Habis anak panah tak kena lagi. Maknanya tengok sungguh-sungguh. Tengok jarak pula berapa jarak antara kita dengan target kita. Lepas tu tenaga kita ni berapa banyak yang perlu kita tarik. Lama kau tarik punya kuat. Tali panah tarik sini, baru panah kat depan. Tarik akhir sekali, melepas si orang tahu. Jadi gitu pula kita. Silap. Pasal apa tarik lebih? Batang panah tak patut tarik lebih. Biar ada sangkut kat situ. Jadi kata-kata manusia pun diumpamakan seperti anak panah. Maka tak dapat tidak, kata dia, mesti daripada membetulkan dia kan cakapan. Membetulkan dia kan cakapan dengan perhati-perhati dahulu daripada bercakap. Bercakap-cakap. Sebelum kita bercakap tu perhati dulu. Perhati kita nak cakap apa. Jangan tunggu bercakap. Lagi supaya adalah ia cakapan. Adalah ia cakapan yang kena dan betul. Bila mana kita bercakap itu tepat. Kita bercakap itu betul. Kita bercakap itu mudah orang faham. Bukan keluar akhir sekali banyak dah bercakap tu. Orang tanya, awak cakap apa tu?
Saya pun tak faham. Jadi dia sendiri pun dia tak faham dia cakap apa. Pasal apa? Dia tak renung dia nak cakap apa. Dia nak bagi tahu apa. Renung dulu. Jadi maknanya mestilah kita perhati. Perhati sungguh-sungguh. Dan kita buat itu dengan penuh, dengan ketenangan. Jangan gopoh. Biar nampak lambat sikit tak apa. Umpama kita mengaji. Tak apa mengaji sikit. Yang penting kita perhati, kita faham. Kemudian ingat pula. Biar sikit pun. Daripada kita belajar banyak. Tapi faham sikit je. Lepas tu ingat jauh sekali. Lepas tu apa faedah? Bunyi kata mengaji banyak. Kita ingat. Baik sikit ingat. Itu lebih baik. Umpama awak apa Quran. Apa. Memang Tuhan bagi mungkin kemampuan kita tu cepat ingat. Tapi cepat ingat, cepat pula tak ingat. Hafal, orang lain hafal semuka contoh sehari. Kita boleh hafal kemampuan kita 3 helai. Apa, ingat kita. Kemudian kita pun tambah. Bila mana tambah, makin tambah. Kita nak cover yang belum-belum ni kerana banyak sangat. Bercampur bau, tak ingat dengan baik. Kawan kita pula, dia ni tak boleh pergi banyak. Semuka je, semuka lebih. Tapi yang paling bagusnya ambil semuka, contohlah. Dia ulah tu, ulah juga. Akhir sekali cair, melekat. Yang kita ni cepat 2-3 helai. Habis, kita kata tak? Habis dah, hafal Quran 30 juzuk. Ya ke habis? Habis dah. Baik, mari sini saya nak tebuk. Mula orang nak tebuk tu peluh lah. Peluh. Dah kata tadi habis. Mana nak tebuk? Saya tak sedialah apa. Tak sedia apa dah apa habis dah. Sebab apa jadi macam tu? Sebab ingatan kita tu tak kuat lagi. Kalau betul-betul kuat, kita kata contoh, kita ulang sampai 300, 600 kali. Contohlah, setiap muka tu 400-500 kali. Dia melekat. Kita boleh baca daripada belakang. Naik ke depan. Tak sangkut pun. Daripada depan, terus ke belakang, tak pelik. Ni, ambil daripada belakang ni. Baca. Naik ke depan. Daripada depan pula, ke belakang. Macam air, suah. Tak sangkut dah. Tua dia. Ni habis, tanya, tak ingat. Waktu orang kata kita habis. Tu tak bagus. Sebab apa jadi gitu? Sebab kita tak ulang kuat. Kita kira nak cepat habis. Sebab kita rasa kita ni boleh pergi cepat. Yalah baguslah habis cepat. Nak jaga biar kuat sungguh tu. Kena bersungguh. Yang ni jaga orang. Ramai orang hafal Quran ni. Beribu-ribu orang dah anak murid. Kawan-kawan ustaz anak murid dia tu beratus-ratus orang dah. Habis. Bila mana habis je, dalam masa sebulan 2 tu, katanya tu mungkin ingat, okey lagi lah, sangat sikit. Habis dia pergi keluar daripada ma'had, dia pun tak sambung lagi untuk ingatan dia, tambah lagi kelancaran dia. 2-3 bulan, panggil balik. Supaya tak hafal balik. Tak ingat habis. Lepas tu dia main dengan telefon pula kuat. Dia patutnya main Quran kuat, kita hafal Quran. Tanya tu, kak. Jadi buang kakak tua pula. Ini kita. Apa tu? Sebab tu kata dia, biarlah kita sikit. Tapi sikit kita tu memang ingat sungguh. Habis tu ingat seolah-olah ingat selama-lama. Seolah-olah kuat ingatan kita. Jadi itu lebih baik daripada kita cepat habis. Setahun lebih, habis. Alhamdulillah. Kita pun bangga, mahak kita pun bangga, guru kita pun bangga, keluarga kita pun bangga. Kenapa? Kerana kita ni cepat hafal Quran. Cuba awak tanya cepat hafal Quran sama-sama awak cuba soal dia. Saya nak tanya awak. Tebuk. Lekat. Bukan kerana dia jadi lemah, ingatan jadi lemah. Tak, sebab dia tak ulang banyak. Jadi awak lebih tahulah apa Quran ni. Nabi pun sebut Quran ni diumpama seperti seekor unta.
Unta ni kalau kita ikat, kita tambak dia, insya-Allah dia tak lari. Tapi kalau kita buka tali pengikat dia, cepat je lari. Hilang lah. Tak nampak di padang pasir. Luah-luah padang pasir tu, sekejap lagi. Unta dia lah besar. Tapi lari cepat. Serupa dengan hafal Quran. Quran ni kalau kita tak ikat dengan hafalan kita diulang-ulang, esok lusa lari selalu dia. Dia tak nak duduk dengan orang yang tak pedulikan dia. Sebab tu kita pedulikan dia. Biarlah sikit apa. Jadi kalau banyak tu kita hafal, sebagaimana disebut sebelum ni, kena ulang lagi banyak. Ulang juga ulang. Sebab tu maknanya Tuhan suruh kita ni, hemah kita kuat. Bukan tak boleh, boleh. Cuma dia menguji sedikit kesabaran kita untuk kita buat. Kena perhati betul, sungguh. InsyaAllah bermanfaat. Lepas tu kita jangan rasa selesa bila mana kita habis Quran, kita pun kata huri-huri habis lah ke apa. Orang yang hafal Quran ni, yang habis itu sebenarnya tanggungjawab dia lebih besar lagi. Tadi nak jaga jangan bagi lupa. Sampai bila Ustaz? Sampai mati. Bukan sampai takat mahat 2-3 tahun je. Masa tu. Sampai mati. Mari dipanggil Al-Hafiz. Bila mana kita tak peduli, tak ingat, Al-Hafiz tu hilang title sebenarnya. Hilang dah title Al-Hafiz. Sebab Al-Hafiz ni dia sentiasa jaga dan dia ingat sungguh-sungguh. Tapi kalau dia cuba juga dengan faktor usia, dengan faktor lamanya, ada masalah dia menyebabkan lupa dia, tetapi usaha dia tu bersungguh, tu tak apa. Dia panggil luar kemampuan kita. Tapi usaha kita tidak terhenti. Sekadar kita masa kita belajar. Ini sebagai penuntut ilmu. Jadi kalau kita jaga begitu, insya-Allah jangan bimbang. Tuhan akan bantu kita. Baik. Lepas tu kita nak baca Quran pun sama juga, baca perlahan-perlahan. Sebiji-sebiji. Kita dengar apa sedap. Dia hafal cepat. Hafal cepat ni antaranya India, Pakistan. Hafal cepat. Sahabat-sahabat, kawan-kawan Ustaz, kalau hafal Quran sana balik. Jadi setengah-setengah lah, setengah daripada guru lah. Kadang-kadang dia budak ni boleh baca Quran, kemudian baca lancar, disuruh hafal. Lepas tu hafal tu ikut cepat kalau lambat. Jadi kalau setengah tu tak ambil peduli tentang tajwid, baca ni tak buka. Betul kata habis. Tapi mendengar baca Allah, awak baca Quran kau, awak berkokok kau berbunyi macam burungnya. Quran ni kalau awak nak baca yang terbaiknya, awak kena ikut tiru cara bacaan Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Itu bacaan terbaik. Itulah bacaan terbaik. Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Orang Melayu dulu ni, kalau bacaan Syekh ni bacaan mengajar orang mati. Anjur, sebiji, kalimah. Ya. Raya apa pula. Jadi maknanya kalau nak baca Quran, ada pun kita nak baca berlagu ke apa lepas tu tak apa. Mana penting pikat awalnya kita jaga sungguh bacaan kita. Jadi show daripada guru kepada guru Ustaz ni, almarhum Tuan Guru Syekh Abdullah Qari. Dia pesan anak-anak murid dia ni, kalau kamu nak ikut cara baca Quran, ikutlah cara baca Syekh Mahmud Al-Husari. Qari pada Mesir, meninggal lama dah, rahimahullah ta'ala. Dia baca sebiji, seketul. Jadi bacaan kita tu bagus dah. Kalau kita baca lancar, jadi maknanya kita bimbang, takut silap, salah Quran kan. Itu dia, ya. Kita baca dengan penuh tartil. Lepas tu kena ajar juga, kena latih dia. Tapi kalau kita latih selalu baca cepat, dia tak boleh jadi baca lambat. Dia baca 3 kalimah, dia cepat juga. Pasal apa? Tabiat dia begitu dah. Payah nak ubah tu. Tapi kalau kita baca biasa standard, satu masa kita boleh cepat, boleh. Tapi kalau orang dah selalu baca cepat, tak jadi baca perlahan-perlahan ni. Dia cepat juga. Ini kita nak perhati betul. Baca, ya. Jadi insya-Allah kita akan ingat dengan baik. Baik, kembali pada kita. Qala al-musannif rahimahullah taala.
Dan berkata ia ulama fiqh. Berkata ia ulama fiqh pada usulul fiqhi, pada ilmu usul fiqh. Inilah lunasan yang besar. Inilah mana perhati. Inilah tu maksud dia perhati dan juga mengamat-amati pada percakapan. Inilah kembali kepada perhati, mengamat-amati dahulu daripada bercakap-cakap. Inilah tu kembali ke situ. Lunas yang besar, suatu perkara yang besar. Dan iaitu lunas yang besar, bahawa adalah cakapan ulama fiqh yang membicarakan itu dengan amat-amati dan perhati. Jadi ulama-ulama ni bila mana dia mengajar, dia bercakap, dia perhati dulu, dia nak bercakap apa. Kalimah-kalimah keluar daripada mulut dia tu, dia keluar, dia susun dengan baik. Sebab ulama-ulama besar ni, bila mana kita dengar dia bercakap, penuh dengan hikmat. Dia keluar mulut dia jadi hikmat. Mana kita tu dengar tu, pelik. Pelik maksudnya kagum. Apa yang dia bagi tahu tu sebiji-sebiji. Kita pun mula rasa nak tulis. Kalau tak sempat rasa menyesal. Tanya pula orang lain lepas daripada majlis. Kau sempat tulis tak? Syekh kata apa tadi? Kita ambil balik. Pasal apa? Sebiji-sebiji. Lepas tu penuh dengan hikmat, penuh dengan ilmu, penuh dengan petunjuk. Tengok ulama bercakap. Kadang-kadang bercakap pendek ya. Tapi pendek itu memberi arti yang luas. Arti yang mendalam. Sebab apa? Sebab dia bukan bercakap sebagaimana orang jahil, sebagaimana orang awam. Orang awam ni bercakap dia, percakapannya seperti pasir-pasir, seperti batu-batu. Banyak pun tak bernilai. Maksudnya orang dengar tapi orang tak ambil, tak guna pakai. Sekadar sembang, habis masa. Hilang boring. Ada orang bercakap, dia bercakap. Apa yang dia bercakap tadilah, dia pun tak ingat dia bercakap apa, tak tahu. Tapi kalam ulama tak. Bila mana dia bercakap seperti mutiara, seperti permata. Apa maksud? Orang duk tunggu, dia nak cakap apa. Keluar je mulut dia, orang pun dengar, orang pun tangkap, orang pun tulis, orang hafal kalimah-kalimah dia tu. Sebagaimana kita dengar syair seperti ini kan. Imam Syafi'i kan, dia bercakap, dia bersyair. Kalimah keluar daripada mulut dia. Orang dengar, orang hafal dan menjadi inspirasi dalam kehidupan ulama-ulama untuk berjaya. Dia pegang kalimah Imam Syafi'i ni. Tengok. Hebat kata-kata dia. Semua boleh kata kau orang hafal. Hafal berkaitan dengan yang baru ni kita belajar ni, lemah ingatan kan. Imam Syafi'i itu pernah tertengok tumit kaki wanita. Tertengok, terpandang. Bukan sengaja tengok. Kita ni sengaja cari. Sengaja cari, bukan kata tertengok, cari nak tengok. Luah mata-mata, kalau nampak jauh pun suruh nampak terang tu. Tu jadi gelap perut kita tu. Imam Syafi'i satu ketika dia tertengok seorang perempuan naik akak, dia naik rumah ke apa, nampak tumit kaki. Jadi selepas daripada itu Tuhannya uji dia dengan ingatan dia pun jadi kurang berbanding dengan sebelumnya. Imam Syafi'i ini sebagaimana kita pun selalu diulang. Ustaz selalu sebut. Ingatan ini seperti komputer, bahkan lebih lagi. Bila mana dia baca, melekat. Sekali baca je, melekat selalu dah. Ingat semua. Sekali baca, melekatlah kepala dia. Tanya-tanya, jawab. Satu ketika dia baca, tak ingat. Ulang-ulang, tak ingat. Sudah. Pasal apa dengan memori aku ni jadi masalah apa? Jadi payah. Jadi payah ni sebelum ni mudah. Dia fikirlah apa masalah sebenarnya. Jadi dia pun resah, fikir tak keluar jawapan. Pasal apa punca aku jadi lemah ingatan. Dia pergi jumpa guru dia. Guru dia nama Waqi'. Syekh Waqi'. Kebetulannya Imam Syafi'i dengan Syekh Waqi' ni Tuhan bagi anugerahnya sama. Syekh Waqi' pun sama juga. Bila mana dia membaca, dia mudah ingat.
Sebagaimana Imam Syafi'i, bila mana membaca, dia mudah ingat. Kawan-kawan guru kepada Syekh Waqi' ni. Kawan-kawan Syekh Waqi' masa belajar, dia kata Syekh Waqi' ni pelik juga. Pasal apa? Orang lain nak hafal ni dengan susah payah. Suka untuk menghafal sesuatu ingatan ilmu tadi. Tapi dia kata Waqi' ni Allah. Mana kita cemburu lah, jealous. Dia tengok, dia baca sikit, ingat semua selalu. Lengkap elok Allah. Kita ni cemburu. Kita duk hafal pagi, petang, siang, malam. Tu pun ingat sikit-sikit. Dia baca sikit, ingat selalu. Oh, kuat ingatan dia. Melekat. Jadi dia pun tak tahu nak buat macam mana. Pergi mengadu kepada guru dia tadi. Dia kata, Syekh, Tuan Guru Ustaz, kata dia, saya ni ada masalah. Guru dia kata, Syekh Waqi' kata, masalah apa wahai Syafi'i? Dia kata saya baca ni payah ingat. Payah ingat. Payah ingat. Guru dia pun katalah, kamu ada buat maksiat ni. Tengok. Guru dia tahu dah. Dia kata kamu ada buat maksiat apa-apa ni, menyebabkan jadi payah kamu ingat ni. Imam Syafi'i pun mengenung, fikir-fikir, ada tak aku buat silap salah buat maksiat? Fikir-fikir tak keluar, tak nampak. Dia kata, tak ada tu. Seingat-ingat saya tak buat maksiat. Saya jaga diri saya tak buatlah benda-benda yang bukan-bukan. Jadi Syekh Waqi' pun menung. Dia kata cuba fikir sungguh. Mesti ada ni. Mesti ada, kata dia. Fikir lagi. Ada tu guru. Tak ada, saya tak buat benda-benda maksiat ni. Syekh Waqi' tekan lagi. Cuba fikir lagi. Ada. Fikir. Dia tengah fikir. Sungguh. Tuhan pun bagi dia ingat bahawa dia pernah terpandang tumit orang perempuan. Bila mana terpandang, dia punya, iya sungguh. Mungkin sebab tu dah aku jadi payah ingat ni. Jadi dia pun minta istighfar, taubat dengan Tuhan. Maka sebab itu kembali pulih. Maknanya balik asal lah. Maka dengan sebab nasihat diberi oleh guru dia, dia pun tulis, sebut dalam satu syair. Dia sebut, syaqawtu ila waqi'i su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Kata Imam Syafi'i. Dia kata satu ketika aku telah mengadu kepada Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. Lalu ia membimbingku dengan mengatakan bahawa tinggallah maksiat. Kerana ilmu itu cahaya dan cahaya tidak akan masuk ke dalam hati orang yang buat maksiat. Kata Imam Syafi'i. Ambil daripada inspirasi nasihat gurunya. Dan kalimah itu dihafal oleh ratusan ribu manusia sehingga hari ini. Ustaz apa hafal juga. Siapa kata? Imam Syafi'i. Nak cerita kalam ulama' tu seperti permata. Semua orang nak hafal. Maknanya orang cari. Jumpa je kalimah ni, orang hafal. Ada pun kalimah orang awam, orang yang tak mengaji, dia bercakap apa? Mana ada orang nak hafal? Tak ada hafal. Pasal apa? Pasir, batu-batu yang tidak bernilai. Pasir tu. Kita sapu masuk pasir dalam rumah kita. Cuba jumpa permata. Permata tu belum tentu asli lagi tak? Tengok. Mula nak tu. Hak siapa tu tak usah kira lagi. Kadang-kadang jenis orang ni, jenis nak benda tu, hak orang pun dia ambil. Pasal apa? Bernilai. Walaupun sebiji. Orang kutip. Bukan kata jumpa je orang ambil, orang cari sampai mati-mati. Sampai berbunuh-bunuh untuk mengambil permata dan berlian. Sebab apa? Sebab bernilai. Begitu juga dengan ilmu. Orang cari, orang tuntut. Susah penat cari. Tapi ada orang cari kalam-kalam orang jahil. Tak ada. Orang biar gitu. Sebab dia diumpama pasir-pasir yang berada di jalanan. Tak ada faedah. Tak ada manfaat. Jadi kalam ulama' seperti permata. Sebab itulah atas dasar ini jugalah ulama' kita mengambil sempena baik sebagai contoh. Dulu-dulu sekarang ni ada yang buat, ada yang tak buat. Dulu-dulu guru kita lah. Dia ambil sempena apa? Sempena baik, emas dan juga perak. Emas ni tak ada orang tak nak, semua orang nak.
Ya, cuma orang lelaki ni tak boleh pakai sahaja, tapi memiliki dia mahu. Ada orang beli emas tak, berapa jokong simpan sebagai simpanan, melabur pula jongkong-jongkong emas. Sebab dia bernilai berharga. Jadi untuk mengambil sempena baik bila mana hari tahnik kanak-kanak, dululah saya berperhati, tentu kita pun tak tahu sebab apa. Jadi bila mana anak tu lahir, maka dia letak dalam piring. Antara letak dalam bekas tu, bahan-bahan untuk kita tahnik bayi tu, ada letak cincin. Satu ketika ada cincin emas. Kita pergi tempat lain pula ada cincin perak. Tapi ada cincin lah. Jadi Tok Guru Ustaz ni, dia ambil cincin tu, dia pun sebelum suap makanan tu, dia bawa lalu atas mulut kanak-kanak. Dia bawa lalu. Cincin. Dia sapu dengan cincin atas mulut. Jadi, kita pun duduk mengaji, tak jumpa Nabi buat macam tu. Sahabat buat pun, setakat mengaji ni, tak jumpa juga. Habis itu pasal apa tempat kita buat? Kita pun tak tahu jawapan lagi. Waktu itu pun kita tak tanya-tanya. Sebab apa? Bila mana kita besar panjang, umur kita meningkat, kita pun tengok dan kita mengaji pun tak jumpa, maka kita tanya. Satu ketika Ustaz tanya pada guru Ustaz, almarhum Tuan Guru Abdul Razak rahimahullah ta'ala. Sampai waktu belajar berkenaan dengan bab udhiyah dan juga babul aqiqah. Bab korban dan juga bab akikah. Jadi di situ tu ada satu perbahasan berkenaan dengan perkara-perkara sunat yang dilakukan kepada anak bila mana lahir. Antaranya ialah azan dan juga pada hari ketujuh itu dia minta supaya buat akikah. Dan juga tahnik. Azan, tahnik, akikah, bagi nama. Jadi tahnik ni ialah sebenarnya terbaik sebelum anak itu memakan apa-apa lagi. Kita dah tahnik ni belah mulut je kata, ataupun hari cukur jambu ialah hari ketujuh. Dari sudut syarak sebetul-betul sunat yang sebenarnya bila mana anak itu lahir, bersih-bersih, kita azan, sebelum dia minum susu mak dia, kita tahnikkan dahulu. Rasakan dia dengan buah tamar, lepas tu ada air zam-zam, minumkan air zam-zam sikit. Doalah pada bayi tadi. Jadi yang masuk dalam mulut dia buah tamar, yang masuk dalam mulut dia air zam-zam. Barulah selepas itu disusukan dengan susu ibunya. Itu cara Nabi buat. Lepas tu kita buat hari ni, tak ada masalah, tidak salah apa, tapi itulah sebenarnya. Ya. Jadi maknanya bila mana kita tahnik tu, Nabi ambil buah tamar, lepas tu doa. Tempat kita tu ambil cincin emas. Pasal apa? Pasal apa tu mulut? Jadi Ustaz bertanya. Atau saya ni lama dah muskil nak tanya lah. Pasal apa dia kata Tok Guru ni, kita tengok di kampung-kampung ni, bila mana tahnik anak-anak belah mulut kita kata ni, dia ambil cincin emas, buat lalu di atas mulut dia. Oh, dia pun jawab. Oh, dia kata ambil tafaul, sempena baik. Sempena baik apa? Sempena baik emas. Oleh kerana emas ni semua orang nak, dia haraplah. Ni tengok Tok Guru ni. Dia kata kita harap bahawa anak ini bila mana dia besar, dia boleh bercakap, tidak keluar daripada mulut dia melainkan kalimah-kalimah yang baik seperti mana bernilainya emas ini. Bila mana dia bercakap, orang akan dengar. Dengan ilmunya, dengan hikmatnya, dengan nasihatnya, maka orang mendapat kebaikan. Sebagaimana orang dapat kebaikan dan orang mahu orang berebut emas. Situ duduk rupanya. Jelaslah kita. Sebab dia tengok alim ulama dia bercakap sikit je. Tapi orang ingat, orang nak, bahkan orang minta supaya dinasihat. Kita ada orang mari tanya kita nasihat. Tak ada. Pasal apa kita tak kerti nasihat pada orang? Waktu kita mulut-mulut kita ni cakap yang bukan-bukan. Dia tak jadi masing kita kata. Mulut orang Melayu kata tak masing. Nasihat tak dengar. Tapi orang seorang ini dengan sebab emas tadi, dia tak keluar. Emas ni mana orang buang merata-rata? Tak. Waktu tertentu sahaja dia akan guna. Maknanya dia bercakap pun, dia perhati dulu, dia fikir dulu apa yang sepatut, apa yang betul, apa yang benar, baru dia bercakap. Itulah jadi berharganya kata-kata manusia. Ada nilai. Benda tak penting, memang dia tak bercakap. Ya, kita nak pergi bercakap main-main pun tak berani.
Tak berani nak pergi bergurau-gurau main. Walhal dia bukan garah. Guru kita ni, ulama-ulama yang kibar, ulama-ulama besar ni, dia bukan garah tak ada. Cuma kita tengok tu, dalam hati kita rasa gerung, rasa segan. Kita nak bercakap, sembang-sembang biasa kosong ni, tak berani. Ada benda penting, baru kita tanya. Dan dia pun ada benda penting, baru dia bercakap. Kalau tak, diam je. Ya, tengok, mengaji. Baca buku, baca Quran. Nak bercakap sembang-sembang, hoha, minta maaf. Ni tengok, hebat. Sebab tu bila mana dia keluar je mulut dia, sudah. Kalau dia marah sungguh. Kalau dia bagi nasihat pun, sangat berguna dan manfaat. Sebab itu, dia sebelum cakap tu, dia fikir panjang. Tu dia. Bukan sekadar natijah dia di dunia, bahkan dia fikir, aku bercakap ni, apa untungnya? Kalau dunia, dan apa untungnya aku di akhirat. Jadi kalau tak ada untung dunia akhirat, baik aku tak bercakap. Ada kita fikir macam tu? Tak ada, kita bercakap je. Mereka tak, dia fikir dulu. Nak jawab ni macam mana? Boleh jawab tidak aku di akhirat kalau aku jawab begini. Siapa begitu fikir? Tu nak cerita hebatnya mereka. Kita tak hebat tu sebab kita tak sampai ke tahap itu. Baik, tu ceritanya. Kemudian kembali. Dikatakan bermula kepala akal itu bahawa adalah cakapannya dengan tetap dan perhati. Kata dia, ulama kata bermula kepala akal itu bahawa adalah cakapannya dengan tetap dan perhati. Berkata seorang yang berkata daripada ulama. Kata dia apa? Pada menyatakan, menyokong apa yang disebut kalam ulama di sini. Mana orang yang nak tahu cerdik tak cerdik ni, kita akan tengok pada percakapan seseorang. Kita tengok orang hebat, orang cerdik kan. Dia bercakap tu, kita seronok kita dengar. Tu orang cerdik. Tapi kalau jenis orang jenis tak tahu apa ni, teruk sangat. Tak tergamak kadang-kadang kita nak dengar. Ada juga orang bercakap macam ni. Nak tahu, kalau orang bercakap hati dia tak baik, dia jahil pula, bila tu? Cuba perhati waktu dia tengok perlawanan ke apa yang dia suka. Kalau suka secara global ni, internasional ni, bola. Nak tengok orang mulut bagus, mulut tak bagus, tengok waktu main bola. Salah satu. Sebelum kita nak tengok waktu dia marah, nak cari orang marah ni payah juga. Tengok waktu main bola. Kita boleh tengok selalu mulut dia. Dia sompong macam-macam. Saya itu terkejut, satu orang pergi. Cerita tak kat sini. Pergi rumah satu orang. Kebetulan malam tu ni ada perlawanan bola. Dia pakat tengok ramai-ramai dengan keluarga dia. Jadi bila mana penonton, dia pun biasa penonton dengan pemain ni, dia pandai pandai penonton tuan. Pemain ni jadi budak dia. Dia pandai. Ke kanan ke kiri dia ajar. Walhal dia duduk di rumah, orang main bola stadium mana tak tahu. Bila mana tak kena dengan kendak dia, dia sumpah maki hama macam-macam. Kita pula dengar, ada orang macam ni. Kita pun tak pernah jumpa orang setara tu. Nak cerita apa tu? Perkataan dia. Jadi kalau orang bercakap begitu, kita nak kata cerdik ke tak cerdik? Kalau kita menilai, tengok. Sebab tu nak ceritanya, kepala kepada akal, maknanya untuk kita melihat seorang tu hebat, bijak, cerdik ataupun berpengetahuan, melihat kepada percakapannya. Rahsia manusia kita nak kenal tu, tengok percakapan dia. Kita akan kenal, orang ni baik ni, orang ni alim ni, orang ni warak ni. Kita kenal. Nampak tak? Orang ni beraluh ni, orang ni kasar ni. Melalui tutur kata seseorang. Tengok tak? Tengok ulama. Ni kaji sampai situ. Lepas tu dia duduk senyap, merenung tak bercakap. Bukan merenung tak bercakap tu kerana tak nak bercakap. Walaupun dia diam, otak dia fikir. Jangan main-main. Ya? Kena beringat sungguhlah. Ulama pesan, sekiranya kamu berada di hadapan ahli lughah, ahli bahasa, jaga tutur kata. Jangan bercakap sembrono, bercakap bukan-bukan, jangan. Jaga mulut. Jangan bercakap sembarangan. Bila mana kamu berada dengan hadapan bersama-sama dengan orang ahlilah, kita termahu wali-wali Allah, yang mana pandangannya tembus ke dalam perut kamu, jaga hati kamu. Jangan duk kamu berkhayal, fikir yang bukan-bukan. Kenapa? Kerana dia nampak dalam hati kamu fikir macam-macam. Maknanya kena jaga dua-dua. Mulut pun kena jaga, hati pun kena jaga. Nampak tak? Kalau tak jaga, habis.
Cuba kita bayangkan, kita duk fikir orang tak ada pakaian. Tentu. Kita duk mengamu, duk fikir khayal dalam kepala kita. Duk fikir pula orang tu tak ada pakaian. Dalam kepala kita fikir macam tu. Kebetulan orang ni pula dia scan dalam hati kita. Tuhan bagi nampak. Dia tengok, Allah kan ni berat ni. Duk fikir benda tak bagus ni. Dia tak ceritalah dengan mulut dia, tapi itu dia tahulah rahsia kita. Maknanya kalau kita bersama dengan orang-orang yang orang kata orang ini mungkin wali Allah. Tu kalau kita bersama dengan orang ni, jagalah fikiran kita, jagalah hati kita. Minta janganlah Tuhan bagi aku dalam hati aku fikir yang bukan-bukan. Malu kita. Malu. Dan bukan sedikit ramai orang macam ni. Cuma dia tidak buka rahsia kita, bukan kerja dia nak buka air orang. Tapi kalau dia rapat dengan kita, dia kenal kita, kalaulah dia nak bimbing kita, nak tolong kita, dia akan nasihat kepada kita. Dia panggil kita, cakap sembang-sembang, dia pun tanya. Dia kata 2 hari lepas awak buat apa? Sudah. 2 hari lepas awak buat apa? Tak ada buat apa. Tak. Awak buat apa? Awak cakap betul, awak buat apa? Mula kita pun gabrah, berpeluh pula. Peluh. Akhir sekali kita berkata tak buat apa-apa. Tak. Dia pun sebut sikit apa yang kita buat. Hari itu kamu buat sekian begini. Terkejut kita. Macam mana dia boleh tahu? Walhal dia entah di mana pun tak tahu. Kita pula mungkin berseorangan. Tapi dia boleh cerita. Kalau kita kata tak lagi, dia cerita pula cerita yang kedua. Kena pula. Tak mengaku lagi. Dia tambah lagi cerita yang ketiga. Itu peluh. Lepas pada tu kita pun mengaku. Lepas ni saya tak akan buat dalam sekali. Ada orang macam ni. Dalam sekitar kita ni ada orang macam ni. Sebab tu hati kita mau kena jaga, mulut kita pun mau kena jaga. Tu dia. Ini dipanggil kemuliaan, karamah yang Allah Taala beri kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, takat itulah dulu untuk malam ni. InsyaAllah panjang umur kita sambung kembali. Dikatakan bermula kepala akal itu bahawa adalah cakapannya dengan tetap dan perhati. Berkata seorang yang berkata daripada ulama, aku berpesan akan dikau pada aturan cakapan dengan 5-nya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Kita mula situlah, berhenti situ insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa yaqinan sadiqa wa amalan salihan taqabbala wa rizqan wasi'an tayyiban fih. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت